Syarat yang kelima, ibu tidak berkahwin dengan lelaki lain. Hak penjagaan yang dimiliki oleh ibu akan gugur jika dia berkahwin dengan lelaki lain. Dan kita sambung hari ini di bawah tajuk syarat-syarat mendapat hak penjagaan. Syarat-syarat mendapatkan hak penjagaan, iaitu hadanah. Yang kita bincangkan sebelum ini adalah hak untuk menjaga anak, dan penjagaan hadanah ini disebut sebagai hadanah kerana orang ataupun kanak-kanak yang dijaga itu hendaklah ianya berumur ataupun sebelum mumayyiz. Ya, baik. Kita telah bincangkan dalam pertemuan yang lalu, iaitu syarat yang pertama, hendaklah orang yang menerima ataupun mendapatkan hak penjagaan anak-anak, kanak-kanak tersebut adalah yang pertama, mestilah ia Islam. Yang kedua, mestilah ia berakal. Yang kedua, mestilah dia Islam. Kita dah bincang dalam minggu yang lalu berkenaan dengan syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Hari ini kita lihat syarat yang ketiga, iffah dan amanah. Iffah dan amanah. Maksud iffah, ya ain tu adanya iffah. Ya, iffah. Dan amanah ialah penjaga bukan seorang fasik. Ini kerana orang fasik tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh dipercayai untuk menjaga sesuatu amanah. Nanti kita lihat fasik itu bagaimana ciri-cirinya. Oleh itu penjaga kanak-kanak seharusnya adil, mempunyai harga diri, iaitu tidak menghawa nafsu, dan mempunyai pegangan agama. Keadilan ditentukan berdasarkan pandangan zahir sahaja. Ia tidak memerlukan penyaksian dan keterangan, kecuali jika kelayakan dan keadilannya dipertikaikan. Ketika itu qadi, yakni hakim, memerlukan bukti dan keterangan untuk memastikan keadilannya. Syarat yang ketiga, seorang yang hendak diberikan hak penjagaan kanak-kanak itu mestilah ada iffah dan amanah. Dalam arti kata lain, dia tidak fasik. Di antara ciri-ciri orang fasik adalah di antaranya melakukan sentiasa ataupun kerap melakukan dosa-dosa kecil. Buat dosa kecil aja, kerap sangat. Maka dia dikira sebagai orang yang fasik. Ya, baik. Dan penentuan seseorang itu yang adil tidak perlulah diteliti sehingga mendalam. Cukup sekadar zahirnya. Contoh, si fulan ini berikan hak penjagaan kanak-kanak anaknya, maka secara zahirnya dia ni memang orang yang patuh agama, solatnya bagus, puasanya bagus, cakapnya baik-baik, rajin datang masjid. Zahir cukup. Tak perlu diteliti sampai mengendap, tak perlu sampai diteropong, pasang CCTV, tak perlu. Secara zahirnya dia adalah bukan fasik, dia adalah orang yang iffah, dia adalah orang yang amanah. Clear, cukup. Kecuali jika ada pertikaian dari pihak yang lain. Contoh tuan-tuan, contoh ya, kita bincang sebelum ini, yang mendapatkan hak ataupun kanak-kanak ini akan jatuh kepada si isteri kalau berlaku perceraian. Ya, kanak-kanak yang belum mumayyiz akan diberikan hak penjagaan kepada isteri. Bekas isterilah ibu si kanak-kanak tersebut. Tetapi contohnya ada bantahan ataupun disebut sebagai pertikaian daripada pihak bekas suami, maka dibantah. Saya tidak bersetuju jika si fulana ini, si ibu ini menjaga anak saya. Kerana disebut satu-satu. Contoh tuan-tuan. Disebut dia ni kaki kelabing. Contohlah tuan-tuan. Dia suka nyanyi, dia suka pergi pusat dangdut.
sembahyang pun tidak, contohlah dia kata gitu. Maka pihak mahkamah, hakim akan menyiasat. Siasat bukan dia turun siasat, dia akan panggil beberapa orang saksi, maka perlulah sediakan peguam. Adalah peguam bela dan peguam cara, adalah pendakwa rayanya. Maka akan berlakulah siasatan daripada pihak mahkamah, dan hakim yakni qadi akan menentukan setelah mendapat keterangan-keterangan daripada saksi sama ada orang itu, si ibu tadi, layak atau tidak diberikan hak penjagaan. Pada asasnya dia layak, tetapi dia kerana ada tentangan ataupun ada pertikaian daripada pihak lain, maka perlu diselidik. Jelas tuan-tuannya, ini prosedur biasa. Yang keempat, orang itu hendaklah bermukim. Apa itu bermukim, tuan-tuan? Orang yang berhak mendapat hak penjagaan kanak-kanak ialah orang yang bermukim di tempat kanak-kanak tersebut berada. Maksudnya kalau kanak-kanak itu orang Batu 10, dia pun duduk kat Batu 10. Tu je mudahnya. Walaupun tidak menetap-tetap. Bila tuan-tuan, dia bukan tetap tinggal kat sini, contoh sekadar menyewa. Maka dia dikira sebagai orang yang bermukim. Tapi kalau dah memang tinggal kat sini, rumah kat sini, memang tanah kat sini, kecil membesar kat sini, itu namanya mustautin. Bermukim, dikira-kira dia walaupun tidak tinggal tetap, tetapi dia memang duduk kat situ. Dia tak tetap, takkan daripada kecil sampai selama-lamanya, tak. Jika ibu yakni yang berhak menjaga anaknya keluar bermusafir kerana sesuatu keperluan seperti menunaikan haji, berniaga, melancong atau sebagainya, dia tidak mampu membawa anaknya bersama, orang yang tinggal di tempat anaknya berada lebih berhak menjaga anaknya sehinggalah dia pulang. Contoh yang dapat hak penjagaan itu adalah ibu kanak-kanak tersebut. Tapi kebetulan tahun itu dia kena tunaikan haji contohnya, maka akan jatuh kepada orang yang tinggal di tempat tinggal kanak-kanak itu berada lebih berhak untuk menjaga sehinggalah si ibu tadi, contoh ibunya tadi, pulang. Contoh kalau pergi haji atau pergi melancong, contoh nak pergi melancong, tapi kebangetannya tuan-tuan melancong tak dijaga, tak dibawa anak tu. Saya nak pergi melancong lah Tuan Hakim, tapi saya tak nak bawa anak saya ni, biarlah dia dengan bapaknya. Ini mak apa namanya ni? Contoh gitu tuan-tuan. Maka yang lebih berhak adalah orang yang berada di mana kanak-kanak itu berada, tinggal. Maka pada waktu itu ibu hendaklah menyerahkan anak itu kepada ibunya, iaitu nenek, sepanjang ketiadaannya. Kita pun dah bincangkan dia punya ranking. Daripada ibu, kemudian nenek, dia jatuh kepada perempuan sahaja kan tuan-tuan. Ikut ranking dia lah. Jika musafir itu bermaksud berpindah ke tempat lain tanpa niat untuk kembali, memang dah tak nak duduk kat sini, situasi ini tidak menggugurkan hak penjagaan sekiranya jalan yang dilalui dan destinasi yang ditujui itu adalah selamat. Jika kedua ibu bapa terpaksa keluar bermusafir kerana sesuatu keperluan, hak ibu terus kekal dan musafir tersebut tidak menjadi penghalang untuk dia mendapatkan hak penjagaan anaknya. Apapun sekiranya berada dalam musafir, maka orang yang berada tinggal bermukim bersama kanak-kanak tersebut yang lebih berhak. Kalau dia pindah, memang dah pindah dan perjalanannya itu perjalanan yang selamat, maka ia tidak menggugurkan hak penjagaan. Sekarang mudah tuan-tuan, berlaku perselisihan, senang-senang dia masukkan kat mahkamah, selesai. Mahkamah akan tentukan, biar mahkamah siasat. Tapi apapun, biarlah kita ada ilmu dalam perkara ini, supaya tidaklah sikit-sikit mahkamah, sikit-sikit mahkamah. Kalau dapat selesaikan sendiri kan bagus, berdasarkan ilmu apa yang kita ada. Ya tuan-tuan ya. Tadi okey dia rasa sebab kalau syarat yang kelima, ibu tidak berkahwin dengan lelaki lain.
hak penjagaan yang dimiliki oleh ibu akan gugur jika dia berkahwin dengan lelaki lain, sekalipun dia belum disetubuhi oleh suaminya atau suaminya redha anak tirinya itu tinggal bersamanya. Maksud tuan-tuan, kita kembali kepada asal, hak penjagaan kanak-kanak yang belum mumayyiz. Siapa? Kepada ibu kanak-kanak tersebut. Betul tuan-tuan? Kecuali ada halangan-halangan tertentu. Dia akan gugur hak penjagaan kepada ibu kanak-kanak tersebut kalau ibu itu berkahwin dengan lelaki lain. Dah bercerai, kemudian dah habis iddah, mula hak penjagaan dapat pada si ibu kanak-kanak tadi. Lepas tu dia kahwin lain. Bila kahwin lain, pihak mahkamah boleh menggugurkan hak penjagaannya. Tak boleh. Ya. Dia boleh gugur maksudnya. Jadi walaupun dia belum disetubuhi oleh suaminya, walaupun sekadar kahwin je, tak ada apa-apa pun ustaz, buat teman pun tak boleh. Ataupun suaminya redha anak tirinya itu tinggal bersamanya, walaupun suami baru tadi, tak apalah, anak you anak I juga. Suami baru cakap, tak kisah, duduk sama I pun tak kisah. Ini contoh filem lah tuan-tuan, contoh drama. Jadi macam ni tuan-tuan, hukum syarak menyatakan boleh gugur hak penjagaan kepada si ibu tersebut. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Kamu wahai si ibu, anti itu ibu, iaitu bekas isteri ya kepada suami yang pertama yang ceraikan itu. Ahaqqu bihi, lebih berhak dengannya kepadanya, iaitu kepada anak, malam tangkihi, selagi mana selama mana kamu tidak bernikah, tidak berkahwin. Maksudnya tuan-tuan, selagi isteri itu perempuan tadi belum berkahwin, dan dia lebih berhak untuk menjaga anak kanak-kanak tersebut. Kahwin saja gugur hak tersebut. Dalil logik, yakni dalil akli. Dalam fiqh kadang-kadang dalil akli juga tuan-tuan, logik akal, yang menunjukkan gugurnya hak ibu apabila dia telah berkahwin dengan lelaki lain ialah dia akan sibuk menunaikan hak suaminya. Oleh itu tidak ada jaminan dia akan terus menjaga dan memberi perhatian kepada anaknya. Nampak tuan-tuan? Hukum syarak sampai ke begitu. Kau dah kahwin, sudah pastinya tumpuan lebih kepada suami baru kau. Maka tak mungkin kau dapat bagi tumpuan untuk menjaga anak kecil ini yang belum mumayyiz. Asalnya sifat seorang perempuan, sifat seorang ibu sudah pastinya ada lebih kasih sayang berbanding suami, berbanding lelaki. Itu asal logiknya bagi seorang perempuan. Tapi bila dah ada suami baru pula tu, macam mana tuan-tuan? Sudah pasti masanya lebih kepada si suami. Walau bagaimanapun terdapat keadaan yang dikecualikan daripada hukum ini. Baca pelan-pelan tuan-tuan. Yang pertama, bapa kepada anak dan suami kepada bekas isterinya, iaitu bapa tiri kepada anak, bersetuju supaya anak itu tinggal bersama ibunya. Faham tak ni? Keadaan ini mengekalkan hak ibu menjaga anak itu dan menggugurkan hak nenek. Contoh tuan-tuan, contoh. Si Timah ini bercerai dengan Abu. Dah bercerai dan dia ada anak kecil. Baru sebulan dah diceraikan. Baby tadi tu, contoh tuan-tuan, diceraikan. Dah cerai, hak penjagaan kepada siapa? Sudah pasti kepada ibu kanak-kanak tersebut, kepada Timah. Abu tak dapat hak penjagaan. Tapi dia tetap bagi nafkah. Itu clear tuan-tuan ya. Kemudian tak lama dah beredar pula, ada pula si Ali masuk meminang. Kahwinlah dia.
Timah tadi kahwin dengan Ali, maksud Ali suami baru dia, suami baru. Dengan keadaan dia, si Timah ini ada anak kecil yang belum mumayyiz. Sebab hak penjagaan adalah kepada si Timah tadi. Tuan-tuan, apabila perempuan itu tak berkahwin lain, gugur ke tidak hak penjagaan? Gugur. Waktu tu gugur dan kena serah kepada siapa? Nenek dia. Nenek kepada baby tadi, ibu kepada ibu. Ya, hari tu kita dah bincang 2 minggu lepas tentang dia punya ranking. Dan hukum ini terkecuali dengan beberapa keadaan. Yang pertama, jika si bapa kepada anak tadi, siapa bapa dia? Abu. Ya, Abu tadi kepada kanak-kanak tadi, anak Timah tadi, dan suami kepada bekas isteri. Siapa suami baru dia? Ali. Abu benarkan, Ali pun bersetuju. Abu cakap, tak apalah Timah, demi anak kita kau jagalah. Dan si Ali pun cakap, tak apa, aku pun suka dapat anak segera. Anak you, anak I. Clear tuan-tuan? Waktu ini hak penjagaan jatuh kepada siapa? Kepada si ibu kanak-kanak tadi, si Timah tadi. Boleh tak diberi kepada nenek dia? Tak boleh. Sebab dah dapat lesen, keizinan daripada bapa kanak-kanak tadi, iaitu bekas suami. Dan juga suami baru kepada si Timah tadi. Boleh faham ya? Boleh ya? Minta maaf lah kalau nama sangkut. Nama aku disebutnya, tapi saya nama-nama popular tu Ali, Abu pun ada. Kat sini jarang lah nama Ali, nama Abu. Watak yang mudah kita sebut. Baik. Yang kedua, suami ibu yang baru, iaitu bapa tiri. Siapa dah watak tadi? Ali. Adalah kaum keluarga kanak-kanak itu, dan di kalangan mereka yang mempunyai hak penjagaan terhadapnya, sekalipun kedudukan dalam hierarki kekeluargaan agak jauh. Dalam keadaan ini, hak ibu menjaga anaknya tidak gugur jika suaminya bersetuju menjaganya. Maknanya si Timah ini kahwin dengan saudara lagi, saudara kepada baby tadi ni. Siapa nanti tengok contoh. Ini kerana suami tadi punya hak penjagaan terhadap kanak-kanak tersebut, iaitu anak tirinya. Juga kerana suami juga mempunyai perasaan kasih sayang yang mendorongnya bekerjasama dengan si ibu, iaitu isterinya, bagi menjaga dan memberikan perhatian kepadanya. Contohlah tuan-tuan, contoh. Abu dah bercerai dengan Timah tadi, Timah kena jaga anak dia. Kemudian Timah kahwin dengan Ali. Siapa Ali ni? Contoh. Ali ni rupa abang kepada Abu. Contohlah. Ataupun adik kepada Abu. Tukar tikar. Ini kan tukar tikar lagi ni. Tukar tikar kapet semua ditukarnya. Contoh kalau berlaku begitu, tak jadi masalah. Boleh. Ataupun paling jauh sikit sepupu. Sepupu jauh sikit. Sepupu ke, ataupun masih ada kaitan darah, masih ada kaitan persaudaraan. Kalau macam ini tuan-tuan, boleh diberikan hak penjagaan kepada si Timah ini, walaupun Timah telah berkahwin lagi, dengan syarat Ali ini ada kaitan persaudaraan dengan baby tadi, masih ada. Kemudian dan si Ali ini bersetuju ataupun membenarkan, tak apalah Timah, kau jagalah anak kau ini, anak kau anakku juga. Gitu, dia setuju. Clear? Ya, boleh tuan-tuan? Okey. Yang keenam, syarat yang keenam, tidak mengidap sakit yang berpanjangan atau penyakit kronik. Jika ibu mengidap sakit yang kronik seperti batuk kering, separuh lumpuh, buta atau pekak, dia tidak berhak menjaga anaknya. Ini kerana keuzuran dirinya menyebabkan dia tidak dapat menunaikan hak anaknya dengan baik.
Kerana keuzuran itu, sakit itu menyebabkan terhalangnya untuk dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai penjaga kepada kanak-kanak tersebut. Tak kiralah sakit apa pun, tetapi ianya berpanjangan. Janganlah ala seminggu sekali dia pening, itu tak ada, itu kan sakit berpanjangan. Maksud sakit yang berterusan. Termasuklah disebut di sini seperti pekak ataupun buta. Sebab dia akan menghalang dia untuk menjalankan tanggungjawab dia dengan sepenuhnya. Ya tuan-tuan, jelas. Itulah dia 6 syarat yang membawa kepada seseorang itu, terutamanya yang kita bincangkan ada ibu kepada kanak-kanak yang belum mumayyiz tadi, untuk mendapatkan hak penjagaan, iaitu Islam, berakal, Islam, iffah dan amanah, iaitu adil dan tidak fasik. Maksudnya tidak konsisten, bukan orang yang konsisten buat dosa. Dosa-dosa kecil ya tuan-tuan. Bermukim. Dan yang kelima, ibu tadi tidak berkahwin dengan lelaki lain. Dan yang keenam, ibu tadi mestilah sehat mudahnya. Dia tidak mendapat ataupun tidak mengalami sakit yang berpanjangan ataupun sakit yang kronik. Itu 6 perkara. Baik, kesan tidak dapat memenuhi syarat penjagaan. Kalau tak memenuhi 6 syarat ini bagaimana? Apabila seseorang tidak dapat memenuhi salah satu daripada 6 syarat di atas. Bila syarat mesti semua komplit. 6 tu kena ada. Besok tuan-tuan, syarat sah solat semua kena ada baru sah solat tadi. Syarat untuk menyebabkan seseorang itu mendapatkan hak penjagaan ada 6 kena ada baru boleh jaga. Macam mana kalau kurang 1, kurang 2, cuma ada 4 je lah Tuan Hakim, ataupun cuma ada 5, 1 je kurang. Contoh bagaimana tuan-tuan? Hak penjagaannya akan gugur dan berpindah kepada pihak yang selepasnya mengikut urutan, iaitu kepada nenek, iaitu ibu kepada ibu, kemudian adik-beradik perempuan, kemudian ibu, saudara dan seterusnya. Adik-beradik ni adik-beradik siapa tuan-tuan? Dia nenek, lepas tu adik-beradik perempuan. Siapa adik-beradik siapa? Adik-beradik baby tadi. Sebab dia gunakan nenek. Nenek siapa? Nenek kanak-kanak. Kemudian adik-beradik perempuan baby tadi. Ada ke? Memanglah kita nampak macam tak ada. Boleh tak ada? Ada kakak dah umur 30 tahun. Boleh? Kemudian barulah ibu saudara. Ibu saudara siapa? Adik-beradik kepada ibunya. Boleh tuan-tuan? Bila sebut nenek tu, nenek siapa? Nenek kepada kanak-kanak tadi, iaitu ibu kepada timah. Clear? Kemudian adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan, contoh kakak. Kakak siapa? Kakak kepada kanak-kanak tadi, kalau ada. Kalau tak ada, barulah jatuh kepada ibu saudara. Ibu saudara siapa? Bukan ibu saudara kepada timah tadi, ibu saudara kepada kanak-kanak tadi, iaitu siapa? Barangkali adik-beradik perempuan kepada si timah, timah adik-adik, maka dia boleh jaga ikut turutan. Jadi maknanya tuan-tuan, tak cukup 6 syarat, dia akan jatuh mengikut turutan yang kita dah bincangkan dalam pertemuan yang lalu. Baik, kita nak habiskan tajuk ni, lepas ni kita masuk tajuk baru. Bagaimana tidak dapat bagaimana tidak dapat memenuhi syarat penjagaan dapat disahkan. Bagaimana tidak dapat memenuhi syarat penjagaan dapat disahkan. Seseorang yang tidak dapat memenuhi salah satu daripada syarat penjagaan dapat disahkan melalui salah satu daripada 3 cara berikut. Macam mana kita nak sahkan seorang ni tak cukup 6 syarat? Macam mana tuan-tuan? Siti Mah ni tadi, dia tak cukup 6 syarat Tuan Hakim. Dia cuma ada 5 syarat. Dia cuma dapat 4 saja. Jadi macam mana tuan-tuan? Macam mana caranya untuk mengenal pasti bahawa
si ibu tadi tidak layak untuk menjaga kerana kurang syarat-syarat tadi yang 6. Macam mana kita nak tentukan? Pertama, pengakuan penjaganya iaitu ibunya. Jika ibu mengakui dia telah berkahwin lain atau menghidapi penyakit kronik dan berpanjangan, hak penjagaannya gugur. Dia cakap, aku sebenarnya dah kahwin lagi. Gugur pengakuan. Aku sebenarnya ada penyakit sekian. Dia bagi tahu pengakuan. Dalam hukum Islam pun menentukan suatu hukum, di antaranya yang pertama adalah pengakuan daripada orang yang dituduh. Gitu. Bila ngaku aja confirm, tak payah saksi sebab pengakuan daripada dia. Jadi dalam perkara ini pun begitu. Siti Mah tadi ngaku, ya saya dah kahwin lagi. Maka gugur. Yang kedua, dakwaan dan protes. Apabila ada orang yang mendakwa penjaga kanak-kanak itu tidak dapat memenuhi salah satu syarat penjagaan dan dikemukakan dengan bukti yang kukuh, ketika itu hak penjagaan penjaga itu akan gugur. Ini yang disebut sebagai ada sebut bantahan. Bila begitu, wahai Timah, kamu mendapat hak penjagaan kanak-kanak ini. Tiba-tiba, contohlah tuan-tuan, bekas suami membantah. Tuan Hakim, contohlah kalau berlaku, saya membantah. Kenapa? Dinyatakan, dia ni sebenarnya dah kahwin lagi dah. Contoh gitu. Dah kahwin lagi. Maka dah kahwin, gugur. Dia ni sebenarnya ada penyakit. Apa buktinya? Dia bawakan doktor, dia cek, rupanya betul penyakit yang berpanjangan, yang tak boleh sembuh dan menyebabkan dia jadi kurang perhatian untuk menjaga kanak-kanak tersebut. Maka boleh. Itu namanya sebagai pendakwaan dan protes. Dan yang ketiga, ketetapan qadi. Jika hakim atau qadi, tuan-tuannya, qadi di sini makna hakim, tuan-tuannya. Cuma kita dulu tuan qadi kita panggil, bukan tuan-tuannya. Qadi sekarang tu bagi sebagai pegawai tadbir agama. Ni qadi ni disebut sebagai hakim. Meragui syarat-syarat yang ada pada penjaga kanak-kanak itu dan dia bertindak mencari kepastian. Apabila dipastikan penjaga itu tidak memenuhi salah satu daripada syarat penjagaan, dia hendaklah menggugurkan hak penjagaan penjaga tersebut. Contoh, hakim pun confused tengok Siti Mah tadi ni. Aku tengok engkau ni, kau sembahyang ke tak ni? Contohlah tuan-tuan, tengok puasa pun tak pernah, sembahyang pun tidak, gelandangan, contoh tuan-tuan. Hakim pun rasa confused. Dia siasat-siasat. Maka dengan ini kuasa yang ada pada hakim, pada qadi, dia tidak membenarkan supaya Timah ini menjaga anaknya yang kecil. Diserah pada siapa? Diserah kepada ibu kepada Timah. Itu pun tengok juga kalau ada bantahan, maknya lagi teruk tuan hakim, contohlah, dia akan jatuh ikut turutan. Dia tak sampai kepada bapa terus. Baik. Selesai. Itulah perbincangan kita dalam tajuk Al-Hadanah. Apapun tuan-tuan, bila sebut penjagaan kanak-kanak itu sebagai hadanah, ini berlaku apabila berlakunya perceraian di antara suami dan isteri. Mana mungkin kalau suami dan isteri hidup aman damai nak sibuk cari hak penjagaan? Tak ada, tuan, tak ada. Hidup cantik aja. Ni kita nak tengok siapa yang berhak menjaga. Tak, tuan-tuan. Dia hanya berlaku apabila berlaku perceraian. Dan paling utama, jika kanak-kanak itu nama pun hadanah, iaitu kanak-kanak yang belum mumayyiz, maka dia akan jatuh kepada ibunya. Kalau dia dah mumayyiz, maka hakim akan panggil semula dan akan ditanya kepada kanak-kanak tersebut, kau nak ikut siapa? Nak ikut mama ke ikut papa? Nak ikut ibu ke nak ikut ayah? Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dulu. Yang ditentukan mengikut kehendak atau keputusan daripada anak tersebut, tetapi anak itu yang telah mumayyiz. Selesai. Mudah. Duk jangan gaduh-gaduh. Ya, kita tak gaduh tuan-tuan, tapi kadang-kadang kita tengok pada masyarakat, ya, dia tak ikut prosedur, tak ikut pun kaedah, tak ikut apa yang digariskan oleh hukum syarak. Maka itu yang berlaku
cacah merba dalam keluarga. Walaupun telah berlaku perceraian, hak kepada anak, tanggungjawab kepada anak tetap berterusan. Dia tidak memutuskan pun kasih sayang ataupun si ibu ataupun si bapa menjalankan tanggungjawab. Cuma dalam menjaga itu yang sedikit berbeza. Sebab dah tak duduk semumbung, takkan dah duduk sama-sama. Dah bercerai. Cuma nafkah kita dah sebut adalah kewajipan bagi seorang bapa. Selesai. Tuan-tuan, sambung. Ini dia. Kita masuk tajuk bab yang ke-16. Sekejap ya, tekak pun dah kering, kita basahkan dulu. Belum azan ya? Penyusuan. Tuan-tuan pernah dengar anak susu kan? Penyusuan dan hukum hakam yang berkaitan dengannya. Ini macam-macam soalan. Aduh ya Allah. Macam mana ya tuan-tuan? Pernah tak menyusukan orang? Yang lelaki tak pernah menyusukan orang lah. Pernah tak kalau ingat-ingat dulu isteri, oh ada nyusukan anak orang lah. Cukup pun tidak dia punya bilangan, dia punya kuantitinya. Dan apakah hukum hakam yang berkaitan daripadanya? Kita akan bincang selepas azan. Silakan azan.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salati sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita masuk tajuk sedikit saja untuk kita buka tajuk ini supaya kita rasa tergantung tajuk ini dan kita nak datang minggu depan. Takrif penyusuan. Penyusuan disebut sebagai ar-radha' atau ar-radha'ah. Dari segi bahasa ialah nama perbuatan menghisap, tuan-tuan baca sendiri itulah ya, payudara lah tuan-tuan, dan meminum susunya. Itu namanya radha'ah. Kalau minum pakai cawan, minum pakai botol, itu tak jadi. Asasnya, nanti ada hukum lain macam mana kalau diperah tu cerita nanti tuan-tuan ya. Asasnya begitu. Dia kena hisap payudara tersebut. Penyusuan daripada istilah syarak ialah nama perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu seorang perempuan atau susu yang masuk ke dalam perut atau mengesani otak seseorang kanak-kanak. Maka disebut syaraknya dapatkan susu daripada seorang perempuan dan masuk ke dalam perut kanak-kanak dan memberi kesan kepada otak tersebut. Jadi tidak disebut sama ada pakai botol ke, pakai pam ke dan sebagainya. Tapi makna dari segi bahasa dia kena hisap. Tetapi dari istilahnya mendapatkan susu daripada seorang perempuan dan kemudian susu itu masuk ke dalam perut kanak-kanak. Kanak-kanak tuan-tuan ya, dah dewasa tak kira. Atau ianya memberi kesan kepada otak kanak-kanak tersebut. Jelas ya? Maksudnya kanak-kanak minum susu ibu. Ibu siapa tak kira, yang penting orang. Kalau minum susu tepung tak jadi. Minum susu formula itu tak jadi ibu susuan. Kalau tak penat cek tuan-tuan, nak cari lembunya kat mana? Dalil disyariatkan penyusuan daripada segi syarak hukum seorang perempuan menyusukan bayi yang bukan anaknya adalah harus. Ini kerana ia telah diamalkan sebelum dan selepas kedatangan Islam. Islam memperakuinya dan tidak mengharamkannya. Sebelum datang Islam pun orang dah mula menyusu dengan orang lain. Dan begitu juga Nabi pun menyusu dengan orang lain. Kan? Ibu Nabi menyusu dengan Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian Nabi menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Maksudnya, boleh tak orang perempuan menyusukan untuk orang lain, anak orang lain? Hukumnya harus. Ini kerana dalam sesetengah keadaan ia memberikan kebaikan dan memenuhi keperluan tertentu, seperti ketika ibu bayi tersebut meninggal dunia ataupun ibu tersebut mengidap sakit yang menghalangnya daripada menyusukan anak. Keadaan ini memerlukan wanita lain menyusukan anaknya bagi meneruskan survival ataupun hidup anak tersebut. Jelas tuan-tuan? Apa pula hukum seorang perempuan menyusukan anaknya sendiri? Dia lahirkan anak, ada baby, wajib ke tidak dia menyusukan anaknya? Tuan-tuan, wajib tak? Tak tahulah Ustaz, dah lama dah. Dah lama tapi tuan-tuan ada cucu nanti. Kena tahu. Nanti ya, nanti masuk tajuk kat belakang nanti. Baik, dalilnya. Dalil harus penyusuan adalah firman Allah Ta'ala, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Dan sebaliknya jika kamu iaitu daripada kedua pihak mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya.
Wa in aratum an tastardiu auladakum fala junah alaikum. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu. Maksudnya, kalau kita nak bagi anak kita menyusu ke orang lain, kata Allah, fala junah alaikum. Tak mengapa, boleh. Tak jadi masalah. Baik, boleh nampak soalan kat sini. Adakah ibu wajib menyusukan bayinya atau ia adalah hak ibu? Ini soalan tuan-tuan saya tadi. Tuan-tuan, isteri tuan-tuan bersalin, ada baby, wajib ke tidak si ibu tadi menyusukan anaknya, ataupun ia adalah hak kepada ibu? Apa hak kepada ibu? Mari kita baca. Ya. Selama ni habis dipaksanya isteri untuk menyusukan anak. Tengok hukumnya tuan-tuan. Jika kamu mengatakan ibu wajib menyusukan bayinya, ia bermaksud ibu wajib melakukannya sama ada dia rela ataupun tidak. Ibu wajib menyusukannya selagi dia mampu melakukannya serta tiada keuzuran dan sebab-sebab syar'i yang menghalangnya. Ni belum jawapan tuan-tuan ya. Ni belum jawapan. Sebab dia tanya, jika kamu kata, kalau kita katakan ibu wajib, apa jua keadaan ibu mesti menyusukan anaknya? Dan apa jua keadaan? Uzur ke apakah kena buat? Ya. Jika kamu mengatakan penyusuan adalah hak ibu, ia bermaksud ibu boleh menentukan pilihannya sendiri. Jika dia memilih untuk menyusukan anaknya, suami dan orang lain tidak boleh menghalang. Dia nak susukan, suami tak bagi. Suami tak boleh menghalang. Contoh suami kata, tak payahlah, tak boleh. Kalau hak menyusu itu, hak menyusukan anak adalah hak ibu, maka si ibu bila kata aku nak susukan, orang lain tak boleh halang. Tetapi jika dia tidak mahu melakukannya, suami mesti mencari seorang ibu susuan lain untuk menyusukan anaknya. Jelas tuan-tuan? Yang pertama tadi, kalau kita katakan wajib, maka si ibu kena susukan apa jua keadaan sekalipun. Yang kedua, kalau kita katakan hukum menyusukan anak ni anak sendiri tuan-tuan ya, anak sendiri. Kalau kita katakan itu hak isteri lah ustaz, itu hak si ibu. Maka kalau ibu baby tadi kata aku nak susukan anak aku ini, maka si suami, maka orang lain tiada hak untuk menghalang. Tetapi jika si ibu kata aku tak nak susukan dia, maka wajib bagi suami mencari ibu lain. Jangan sampai situ ya. Mencari ibu lain untuk menyusukan anaknya. Senyum lelaki. Mencari orang lain untuk menyusukan anaknya tadi. Bukan cari isteri lain. Mencari ibu yang sedang menyusukan anak supaya menyusukan anaknya. Ini kalau salah sebut kan ustaz lain macam. Boleh tuan-tuan ya? Masuk wajib si suami. Kalau si ibu tak nak menyusukan anak. Baik, mana keadaan yang kita nak ambil? Apabila perbezaan di antara wajib dan hak jelas, persoalannya apakah kedudukan sebenar masalah ini? Adakah ia merupakan hak atau kewajipan? Kewajipan ibu. Fatwa dalam mazhab Syafi'i menyatakan, ni yang kita belajar, bahawa penyusuan adalah hak ibu, bukan kewajipan. Apa tuan-tuan? Hak ibu terpulang kepada ibu. Kau nak susukan ke ataupun kau tak nak susukan. Kalau sebut hak ibu, maka kalau dia nak susukan, ada tak siapa boleh menghalang? Tak boleh. Walaupun suami sendiri. Kalau dia tak nak susukan pun boleh, tetapi suami kena cari susu lain. Betul-betul. Kau cari ibu lain suka. Ya. Dan dia boleh menyusukan anaknya apabila dia mahu. Ia bukanlah kewajipan ke atasnya. Tuan-tuan, ibu tidak diwajibkan menyusukan anaknya, melainkan
Jika tidak ada orang lain yang boleh menunaikan tanggungjawab tersebut, ketika itu ibu wajib menyusukan anaknya kerana keadaan terpaksa, iaitu darurah. Contoh, si ibu kata, saya tak nak susukan anak ini. Si suami pun carilah siapa yang boleh susukan anak aku. Masuklah WhatsApp, belas satu kampung, tak ada siapa sudi nak susukan anak dia. Maka pada waktu itu barulah jatuh hukum wajib, si ibu kena bagi susu pada anak. Kalau tak, nak makan apa? Ya. Itu belum cerita nanti boleh ke dia claim pada suami untuk dapatkan bayaran. Ada tuan-tuan? Apa ayatnya? Dia boleh dapatkan bayaran sebab siapa yang wajib memberi nafkah kepada anak? Suami. Suami boleh keluarkan susu ke? Tak boleh. Yang keluarkan susu adalah isteri. Maka isteri boleh minta tuntut bayaran. Minta bayaran. Bang, 1 bulan kira 5 tong susu. Wah, letih lah. Diklaim anak 10, letih tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang ada isteri anak kuliah, jangan kecil dengan isteri. Nanti diklaim. Itu nantilah tajuk lain. Baik. Jadi tuan-tuan, menyusu ini, menyusukan anak sendiri dan anak orang lain harus. Contohlah susu dia orang perempuan yang bagus-bagus kat kampung, akhlaknya bagus, anaknya bagus-bagus, jadi orang menumpang susu. Assalamualaikum, nak bawa anak, susukan anak. Betul tuan-tuan, kita tak pernah buat. Cuba boleh buat. Bawa anak, Assalamualaikum, nak susukan anak. Uish, kau ni senang-senang. Bayarlah. Bayar je, tak ada masalah. Boleh pun. Halimatus Sa'diyah ambil upah nyusukan anak orang. Ambil upah. Dia ni susunya lebat. Susunya lebat, masuk Allah bagi anugerah subur. Setelah nyusukan Nabi lagi lebat. Sebab tu dia orang Arab Quraisy susukan anak dia kepada Halimatus Sa'diyah dan dibayar upah. Rasa kat kampung ni tak ada lagi buat perniagaan. Mengambil upah susu anak. Tak ada. Baik. Sikit lagi tuan-tuan, saya habiskan kat sini biar tak tergantung. Dalil penyusuan adalah hak ibu. Jadi hukumnya tuan-tuan, menyusukan anak adalah hak kepada ibu, bukan kewajipan. Tetapi dia boleh berubah menjadi wajib jika keadaan berubah. Contohnya, hak kepada ibu, kalau si ibu tak nak susukan anak, jika si ibu menyusukan anak, maka orang lain tak boleh halang. Jika si ibu tidak mahu menyusukan anaknya, maka si suami tak boleh paksa. Kau jangan jadi isteri derhaka, kau kena susukan anak kita. Tak tuan-tuan, jangan macam tu. Maka si suami kena cari orang lain supaya anak tadi menyusu. Kena cari supaya anak menyusu. Tak jumpa, barulah kita bagi hukum wajib kepada si ibu untuk menyusukan anak. Sekarang tak jumpa susukan anak. Banyak kat pasar raya ibu susuan dalam tong, dalam bekas, berbagai jenis jenama. Ada ibu namanya Lextogen, ada ibu namanya, ibu susuannya namanya Dumex. Apa lagi? Yang mahal tu, kecil-kecil mahal tu. Kan? Itu tak masuk tuan-tuan ya. Tapi yang penting untuk kesinambungan hidupnya kanak-kanak tadi, maka kewajipan bagi si suami untuk mencari susu untuk anaknya. Dalil yang pertama, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimar radha'ah. Ibu-ibu menyusukan anak-anaknya haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. 2 haul. Yang kita sebut zakat dah cukup haul, tu haul tu masuk 1 tahun. Kalau haulain, 2 haul. Jadi maknanya tuan-tuan, menyusukan anak ni yang syar'i dalam Quran sebut 2 tahun. 2 tahun sempurna, 2 tahun qamariyah. Liman arada ayyutimar radha'ah. Siapa yang nak menyempurnakan susuan anaknya tadi. Siapa yang nak? Dia tidak jatuh wajib. Siapa yang nak sempurnakanlah 2 tahun. Gitu.
Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Ini dah kita bincang tadi. Jika berlaku kesulitan, maksud tak dapat nafsukan anak, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya. Contohlah si ibu tidak sehat, maka orang lain boleh susukan anak. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Ni. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, bukan menyusukan untuk kamu, mereka nak habis baca ini. Fa in arda'na lakum, jika perempuan itu menyusukan bagi kamu, maksudnya menyusukan anak bagi kamu, anak kamu, fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah kepada mereka, yakni isteri, ujurahun, upah mereka. Ni saya sebut tadi. Anak tu anak siapa? Anak suami. Maka si isteri menyusukannya untuk siapa? Untuk anak suami. Maka boleh tak? Boleh. Bagi upah. Boleh bagi. Tapi boleh bincang. Tak apalah bang, demi cintaku padamu, lautan habis sanggup ku renangi. Kan kita telah berjanji sehidup semati. Tuan-tuan balik nanti tanya ya. Anak kita ni 8, dulu tak pernah pun bincang. Kita buat angkatlah kat sini. Ustaz cakap tadi boleh nak claim. Macam mana? Tak apalah bang, benda dah lepas. Alhamdulillah. Kalau dikira 2 tahun tuan-tuan, 24 bulan. 1 bulan 1 tong cukup. Lextogen berapa ringgit? Ada 8 orang anak pengsan tuan-tuan. Ya, sebab tu kena baik-baik dengan isteri. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahawa penyusuan adalah hak ibu, bukan kewajipan. Habiskan ya. Penjelasan cara mengambil dalil daripada ayat-ayat di atas ialah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna. Maknanya tadi, jadi maksudnya ibu-ibu wajib menyusukan anak-anak mereka. Boleh jadi juga ia bermaksud ibu-ibu ada orang yang berhak menyusukan anak-anak mereka. Ini dalam mentakwilkan atau mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini. Seandainya Allah Ta'ala berfirman dan ibu-ibu wajib menyusukan anak-anak mereka, maka anak yang kedua tidak boleh diguna pakai. Ini dalam huraiannya lah tuan-tuan ya. Ini tuan-tuan boleh baca. Apapun kita dah lihat tadi, bahawa dalam mazhab Syafi'i, maka menyusukan anak bagi seorang isteri, bagi seorang ibu adalah haknya, bukan kewajipannya. Saya baca terus muka surat 904 kesimpulannya. Penyusuan adalah hak yang perlu diberikan kepada ibu sekiranya dia meminta. Ia bukanlah kewajipannya dan dia tidak diwajibkan sekiranya dia tidak mahu melakukannya, melainkan ketika tidak ada pilihan lain dan hanya dia saja yang boleh menyusukan. Ketika itu penyusuan adalah kewajibannya disebabkan faktor darurah. Dan tak ada orang lain dah nak menyusukan. Si suami pun cari, ada, tapi ya Allah, dia ni sembahyang pun jarang-jarang. Takkan kita nak nyusukan anak kita ke orang macam ni? Tak boleh. Nak tak nak, kau kena susukan anak kita. Maka waktu itu jatuh hukum wajib kepada isteri kerana darurah. Kerana ada keterpaksaan. Selesai. Nanti kita akan bincang kesan secara langsung penyusuan adalah hak dan bukannya kewajipan, dan kita akan bincang nanti apakah kesan-kesan apabila seseorang kanak-kanak menyusu kepada perempuan yang bukan ibunya. Jadi ada hukum hakam yang berkaitan dengannya yang akan kita bincangkan dalam pertemuan akan datang, insya-Allah. Ada soalan? Tak ada ya? Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita dapat surat ataupun arahan daripada pihak Jabatan Agama Islam. Kita akan adakan solat sunat hajat dan beserta kunut nazilah 7 malam baru malam ni kan ya? Baru malam ni ke dah malam semalam? Malam ni kan? 7 malam. Dia tak wajib, dia tak wajib. Tapi digalakkan. Nama pun solat sunat. Ya, tapi dah alang-alang kita bersama, tak salah rasanya kalau kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan keselamatan saudara-saudara kita yang berada di Palestin sana. Kita tak mampu nak membantu,
Kita nak doa sendiri pun selalu lupa. Doa untuk diri sendiri pun kita lupa. Lepas sembahyang cabut terus. Jadi peluang yang ada bila kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberi bantuan kepada saudara kita yang lain, secara automatik sebenarnya kita doakan untuk diri kita. Jadi tuan-tuan, insya-Allah nanti kita akan solat hajat. Solat hajat ringkas saja. Kalau perlu kita qunut nazilah, kita bacalah qunut nazilah dan solat hajat tersebut. Kemudian kita akhiri dengan doa lah, doa macam biasa. Kita baca surah Mulk dan kita doa. Dan Allah tahu hajat kita. Mudah-mudahan di antara tuan-tuan ini ada yang hatinya bersih, jiwanya bersih, amalannya baik, amalannya bagus. Dan di situlah Allah angkat doa tuan-tuan, tuan-tuan Allah kabulkan insya-Allah. Ada kebaikan untuk saudara kita sekarang yang berada di bumi Palestin sana yang sedang berhadapan dengan maut lah senang cerita. Ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita doa dan moga-moga Allah memberi perlindungan juga kepada kita insya-Allah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'amalin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' min 'ainin la tanma' wa min nafsin la tashba' min du'a'i la yustajab lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.